Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Hafiz bin Abdul Razak, nombor matrik 1202887. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan dan keupayaannya dalam melahirkan manusia yang berguna. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kami ingin mengucapkan kesyukuran kami kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya dapat kami menyiapkan tugasan yang diberi oleh pengajar kami iaitu Dr. Ras Aiza, dan tak lupa juga ucapan perhargaan kepada beliau kerana banyak membantu kami sepanjang kami melakukan menyiapkan tugasan-tugasan yang diberi. Antara skop kajian yang kami pecahkan kepada 3 dalam tajuk kami ini, iaitu yang pertama menjelaskan konsep falsafah pendidikan kebangsaan. Yang kedua, mengenal pasti serta menghuraikan langkah-langkah dalam melahirkan manusia berguna melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Yang ketiga, menghuraikan kepentingan falsafah pendidikan negara dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sekali ialah kajian literature. Kajian literature merupakan satu kajian terdahulu yang dikaji oleh para pekaji-pekaji yang sangat profesional. Terdapat banyak pekaji yang mengkaji tentang falsafah pendidikan kebangsaan dan perkaitannya dalam melahirkan manusia yang berguna, kerana kehidupan manusia perlulah dengan pendidikan. Antara yang disebut menurut Sahariah Haji Ismail pada tahun 2015 dalam jurnalnya yang bertajuk Pembangunan Insan dalam Falsafah Pendidikan Negara. Pendidikan ialah suatu sistem dalam sebuah kehidupan yang mengandungi aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pembentukan, perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani manusia. Seterusnya, menurut Ajib dan Azura, pendidik yang kreatif, cekap, bermotivasi tinggi, berhemah sangat diperlukan dalam institusi pendidikan bagi melahirkan pelajar sebagaimana yang dikehendaki oleh matlamat yang dikehendaki oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Kamarudin, nombor matrik saya 1202885. InsyaAllah saya akan sambung pembentang kali ini dengan meneruskan konsep falsafah pendidikan kebangsaan. Konsep falsafah pendidikan kebangsaan bukan bertujuan hanya mendapat segulung ijazah ataupun diploma semata-mata, tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang. Matlamat falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk membangunkan semua aspek dalam diri manusia secara harmonis dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, iaitu jeri, supaya kesepaduan fitrah manusia itu terpelihara. Seterusnya kita beralih kepada konsep falsafah pendidikan kebangsaan. Di sini saya tampilkan 5 konsep. Yang pertama, konsep rakyat berpengetahuan. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mencintai ilmu dan sentiasa ingin menambah ilmu yang sedia ada ini. Kita juga perlu meningkatkan dan juga menyebarkan ilmu pengetahuan kita supaya ianya tidak terhenti kepada diri kita sahaja, dan ilmu yang kita ada juga kita perlulah memanfaatkan, tak kisahlah untuk diri kita ataupun orang di sekitar kita. Konsep yang kedua ialah konsep keagamaan. Yang kita ketahui, Allah menjadikan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepada-Nya. Selain beribadah kepada-Nya, kita bertanggungjawab untuk memakmurkan bumi ini dengan perkara yang baik. Setiap manusia bertanggungjawab ke atas perbuatan yang dilakukannya, dan kita sebagai orang Islam, kita perlulah tingkatkan dan kukuhkan perkara agama Islam kita. Konsep ketiga adalah konsep rakyat yang berakhlak. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu tahu apa nilai baik dan apa nilai buruk, dan kesannya bila kita melakukannya kepada orang persekitaran kita. Amalan yang baik semestinya disukai, amalan yang buruk semestinya tidak disukai. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu hayati nilai kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan. Konsep yang keempat ialah konsep sumbangan rakyat. Di sini ditekankan kepada keharmonian keluarga. Kerana apa keluarga? Kerana keluarga ialah asas kepada masyarakat. Seterusnya, bersemangat patriotik dan cinta akan negara. Semangat patriotik dan cinta akan negara ni penting kerana orang zaman dahulu, pejuang-pejuang dahulu telah berkorban jiwa dan raga demi mencapai keamanan dan kemerdekaan yang kita kecapi sekarang ni.
Seterusnya, mematuhi, mengekalkan, mempertahankan dan menghayati serta mengamalkan prinsip hukum negara dan juga perlembagaan negara. Perkara ini dicipta supaya kita dapat mengekalkan keharmonian negara kita. Dan konsep yang terakhir ialah konsep kesejahteraan diri, di mana konsep ini sangat penting kepada setiap individu. Kesejahteraan diri ini ialah fikiran, mempunyai fikiran waras, jiwa yang tenang dan badan yang sihat. Untuk kita mencapai kesejahteraan diri ini, kita perlu ada daya tahan yang kuat untuk kita menghadapi setiap cabaran yang mendatang. Dan seterusnya, untuk mencapai kesejahteraan diri ini, kita perlu memperbaiki hubungan kita, mewujudkan perhubungan yang baik kepada yang semestinya ibu bapa kita, masyarakat, yang paling penting Tuhan kita, kerana kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu hanya melainkan dengan izinnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Akmal bin Muhammad Syaidi, 1201872. Jadi hari ini saya ingin membentangkan tentang langkah-langkah dalam melahirkan manusia berguna melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Antara peranan yang perlu dimainkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu menyediakan strategi yang baik, iaitu pembangunan insan, pembangunan sumber manusia dan penyelidikan dan pembangunan. Antara contoh dalam pembangunan insan, pihak Kementerian Pelajaran mesti menekankan dalam pendidikan kurikulum dan kokurikulum para pelajar. Selain itu, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia mestilah menyediakan dan meningkatkan peluang pendidikan dalam pelbagai bidang dan pendekatan alternatif. Contohnya, menyediakan pendidikan jarak jauh iaitu PJJ, menyediakan Open University OUM, menyediakan kursus-kursus profesional dan sebagainya. Pihak Kementerian Pelajaran mestilah meningkatkan kuantiti dan kualiti guru dari segi penyampaian supaya dapat menyampaikan sesuatu ilmu dengan baik kepada para pelajar, terutamanya di sekolah. Peranan pihak guru. Guru adalah seorang ibu atau bapa kepada pelajar di sekolah. Guru mestilah menekankan aspek disiplin dan pencapaian akademik pelajar bagi meninjau tahap pencapaian pelajar dalam sesuatu pembelajaran dari semasa ke semasa. Guru juga mesti merancang strategi pengajaran yang bersesuaian kepada pelajar bagi menarik minat mereka dalam pembelajaran di sekolah terutamanya. Guru juga mestilah mengadakan pelbagai aktiviti yang menarik. Contohnya role playing atau mengadakan simulasi dalam pembelajaran. Guru juga mesti membantu para pelajar mempraktikkan aktiviti yang diajar supaya mereka lebih ingat dan lebih tahu dalam sesuatu bidang yang mereka pelajari di sekolah, terutamanya di dalam bilik darjah. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir Al-Sahlam bin Nazari, nombor matrik 1201869. Yang seterusnya, pihak sekolah juga berperanan dalam melahirkan manusia berguna melalui falsafah pendidikan kebangsaan, antaranya dengan mewujudkan aktiviti kokurikulum yang merupakan langkah bagi membolehkan pelajar mencapai kesepaduan yang melibatkan perkembangan pemikiran, perkembangan kemahiran fizikal dan perkembangan sikap dan nilai belajar. Ini bertujuan untuk membantu pelajar berkembang dalam semua aspek fizikal, rohani, psikologi dan emosi, dalam memupuk dan meningkatkan nilai moral yang ideal dalam menyampaikan pengetahuan. Contohnya, aktiviti seperti berkawat yang ianya dapat melahirkan pelajar yang berdisiplin dan kuat dari segi fizikal maupun mental, serta mengajar pelajar dalam mendengar dan mengikuti arahan yang diberikan sebelum bertindak bagi memastikan pergerakan serakam dan teratur. Akhir sekali adalah melalui peranan ibu bapa. Tugas ibu bapa bukan sahaja bertanggungjawab dalam menjara kehidupan keluarga, malah mereka sepatutnya memberi anak-anak didikan dan asuhan dalam semua aspek ilmu pengetahuan supaya mereka menjadi anak yang mempunyai matlamat dalam hidup dan bijak dalam melakukan semua perkara.
Ibu bapa juga perlu memastikan bahawa mereka selalu menunjukkan tingkah laku dan teladan yang terbaik supaya menjadi contoh dan role model kepada anak-anak dan menunjukkan nilai-nilai murni dalam kehidupan harian seperti sikap suka membaca buku, melakukan amal kebajikan, mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah dan sebagainya. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan peribadi anak-anak yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keluarga, masyarakat dan negara selaras dengan objektif utama falsafah pendidikan kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Azizi Azim bin Muharis akan menerangkan sedikit mengenai kepentingan falsafah pendidikan negara dalam kalangan masyarakat Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan dia lebih menekankan kepada konsep melahirkan manusia yang seimbang dari segi emosi, intelek, rohani dan jasmani. Kemudian matlamat FPK ini juga menjurus kepada kesepaduan pendidikan negara dengan menerapkan nilai-nilai murni. Kemudian matlamat pendidikan adalah untuk melahirkan manusia yang seimbang dan harmonis dari semua aspek kemanusiaan. Secara umumnya keseimbangan dan keharmonian yang dapat dalam FPK juga akan dapat dicapai jika rakyat Malaysia dapat merealisasikan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Kemudian kepentingan yang pertama bagi falsafah pendidikan kebangsaan yang pertama adalah melahirkan rakyat Malaysia yang bersikap berketerampilan, iaitu rakyat Malaysia yang mempunyai ilmu, pengetahuan dan kemahiran yang tinggi serta rela memberi sumbangan demi kemajuan negara. Dalam waktu yang sama, mereka dapat melaksanakan tugas dengan begitu cekap dan sempurna dalam masa yang singkat. Seperti contoh, seorang guru haruslah menggalakkan muridnya untuk melibatkan diri dalam jawatan-jawatan penting di sekolah, seperti contoh pengawas sekolah. Sekiranya seorang pelajar itu menyertai atau melibatkan diri dalam jawatan-jawatan penting seperti itu, mereka dapat memupuk dalam diri mereka untuk menjadi seorang pemimpin yang berkaliber, yang beramanah dan bertanggungjawab, serta mereka dapat berdaya saing bagi menempuh cabaran-cabaran yang akan datang, serta dalam waktu yang sama mereka dapat meningkatkan keyakinan diri dalam memimpin sebuah organisasi ataupun memimpin sebuah negara ataupun masyarakat. Individu yang seimbang dan harmonis. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 1990, insan yang seimbang dan harmonis ialah yang dapat mengamalkan ilmu pengetahuan, berakhlak mulia, mempunyai kepercayaan teguh kepada Tuhan, berfikiran tenteram, sihat tubuh badan, hidup bermasyarakat dan cergas. Insan yang seimbang dan harmonis sentiasa berasa bersyukur dan bersedia menerima segala cabaran hidup. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan harian atau tingkah laku individu. Contohnya, penerapan nilai-nilai ini akan ditekankan terutamanya bagi mata pelajaran pendidikan agama Islam, pendidikan moral, pendidikan sivik dan kewarganegaraan, pendidikan jasmani dan kesihatan secara khususnya. Kepentingan yang terakhir ialah memperkembangkan potensi individu. Setiap individu mempunyai pelbagai keupayaan dan bakat yang tersendiri yang meliputi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh itu, pendidikan memainkan peranan penting dalam memperkembangkan potensi individu dan ianya perlu dirancangkan terlebih dahulu dan dilaksanakan dengan teratur dan bersungguh-sungguh. Menurut kajian oleh McKellen tahun 1961 dalam CD Muhammad Noor dan Muhammad Ali Jamaat tahun 1998 menunjukkan bahawa pencapaian akademik yang tinggi seringkali dikaitkan dengan individu yang mempunyai motivasi pencapaian tinggi. Menurut E. Ahmeng tahun 1988, contoh untuk mengembangkan potensi murid-murid dari aspek intelek, guru akan memastikan anak-anak murid dapat menguasai kemahiran asas 4M, iaitu kemahiran membaca, menulis, mengira dan mentelaah dengan baik dan mengadakan peperiksaan seperti ujian lisan bertujuan mengembangkan kemahiran komunikasi murid. Untuk memperkembangkan lagi kemahiran komunikasi murid, maka guru bolehlah menyuruh murid untuk membentangkan hasil perbincangan murid di hadapan kelas. Terdapat banyak nilai yang boleh dikaitkan dengan komunikasi seperti bercakap benar, jujur dan amanah.
Untuk mengembangkan potensi murid-murid dari aspek jasmani pula, subjek pendidikan jasmani dan kesihatan telah diajar di peringkat sekolah oleh guru untuk mendedahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan aktiviti fizikal dan kesihatan tubuh badan kepada murid-murid. Murid-murid diajar tentang kemahiran-kemahiran asas pergerakan dan juga memantapkan lagi perkembangan murid-murid dari aspek jasmani. Aktiviti-aktiviti yang melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis iaitu KBKK yang disilatkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PDPR atau pembelajaran atas talian juga harus diadakan di kelas atau secara atas talian supaya mengembangkan potensi murid-murid dari aspek intelek. Potensi bukanlah sesuatu yang terhad dan haruslah terus dikembangkan. Oleh itu, usaha guru memang amat penting dan harus diteruskan untuk mencapai unsur diselaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan.